Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar semua kepada hadirin dan hadirat yang hadir bersama dengan kita pada malam ini di dalam majlis pengajian bulanan kita. Dan kita pada malam ini seperti mana yang dimaklumkan, kita akan meneruskan ataupun pengajian 2 mingguan kita secara bulanan bersama dengan saya untuk kita bersama-sama berkongsi berkenaan dengan satu topik baharu pada malam ini. Baik, jadi boleh sukacita saya minta kepada semua sahabat-sahabat ataupun hadirin dan hadirat yang sedang menonton di sini untuk menyertakan sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu sebelum kita memulakan perbahasan majlis kuliah kita pada malam ini. Jadi saya minta jasa baik untuk tulis di ruangan komen terlebih dahulu sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Dan saya ada komen di sini, ada yang kata lain sangat lokasi, dan betul kerana saya balik ke kampung pada malam ini. Jadi saya daripada rumah ni lah, daripada Kemunting, Perak. Jadi kita tunggu lagi komen sama ada suara jelas ataupun tidak. Alhamdulillah, Abu Talhah pun kata jelas, saudara Izham Armin kata jelas. Jadi jika jelas, maka Alhamdulillah saya akan terus mulakan sesi perbahasan tazkirah kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita pada malam ini nak kongsi kupasan berkenaan dengan sebuah kitab, iaitulah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Sebuah kitab yang dijudulkan sebagai Sifatu Ibadur Rahman, yang membawa erti terjemahan dalam bahasa kita ini ciri-ciri para hamba Allah, ciri-ciri para hamba Allah ataupun ciri-ciri Ibadur Rahman. Ibadur Rahman adalah kata plural ataupun kata banyak daripada perkataan Abdul Rahman, yang mana Abdul Rahman membawa erti sama seperti Abdullah dan Abdul Rahim dan seumpamanya, iaitulah hamba kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan kita banyak kali sebut tentang perbezaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, khusus di dalam tafsiran surah Al-Fatihah sebagai contoh. Bahawasanya kita katakan Abdul Rahman ataupun perkataan Ar-Rahman ini dia berada di atas wazan fa'lan yang membawa erti bersangatan, maknanya bersangatan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata Allah itu bersifat dengan sifat Ar-Rahman, maknanya Allah ini bersangatan luas sifat penyayang dia. Bersifat Rahman itu maknanya bersangatan luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sifat Ar-Rahman Allah ini ia meliputi keseluruhan makhluk. Ia tidak terhad hanya kepada mukmin sahaja, tetapi sifat Ar-Rahman Allah ia meliputi keseluruhan makhluk. Sama ada makhluk itu manusia ataupun haiwan, dan sama ada manusia itu muslim ataupun non-muslim, maka sifat Rahman Allah meliputi keseluruhan makhluk. Sebab itu dalil jelas bila kita melihat di dalam surah Al-Mulk, apabila Allah mensifatkan atau menceritakan tentang burung, Allah kata awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Apakah mereka tidak melihat kepada burung yang terbang di atas mereka itu, saffatin wa yaqbid, yang mana burung-burung tersebut mengembangkan sayap mereka dan mengatup sayap-sayap mereka. Kemudian Allah kata ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, tidaklah yang menahan burung tersebut daripada jatuh melainkan Allah Ar-Rahman. Tidak digunakan sifat Ar-Rahim tapi Ar-Rahman, kerana Ar-Rahman Allah
meliputi keseluruhan makhluk seperti sekecil-kecil burung yang berterbangan di atas langit. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, seperti kita sebut, tajuk kita tadi adalah ciri-ciri ibadur rahman. Apabila kita sebut ini, ia sebenarnya diambil daripada ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Furqan, ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Furqan, iaitu yang menceritakan tentang lebih kurang 8 ciri tersebut. Dan penulis kitab kita ini, Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan ada 8 ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman ini yang diambil daripada ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Furqan tersebut, yang mana ayat itu bermula daripada ayat yang ke-63 sekiranya saya tidak silap, iaitu ayat wa ibadur rahman, yang membawa erti yang kita akan pergi satu persatu perbahasannya pada malam ini. Dan ciri orang kata ibadur rahman ini tidak banyak, tetapi hanya lebih kurang 8 ciri sahaja. Hanya ada 8 ciri sahaja yang dikongsikan daripada beberapa ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Furqan tersebut. Yang pertama kita katakan, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini antara ciri ibadur rahman, dan ciri ini adalah disebutkan as-sifatul ula, ciri yang pertama, iaitu hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketenangan, berjalan dengan penuh lemah lembut, dan berjalan dengan tawadhu', yakni dengan merendah diri. Yang mana disebut oleh penulis kitab hafizahullahu ta'ala, ciri yang pertama mereka adalah as-sakinatu wal waqar wat tawadhu' lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi. Antara ciri golongan yang disebut sebagai ibadur rahman, mereka ini bersifat dengan tenang dan lemah lembut serta tawadhu' kerana Allah, ataupun tawadhu' lillah, dan tawadhu' kepada Allah, dan juga tawadhu' kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disifatkan dua perkara sebenarnya. Dia tawadhu' itu dapat dizahirkan melalui dua perkara dia, ibadur rahman, iaitu yang pertama dalam ucapan dia, saya minta maaf, yang pertama dalam perjalanan dia, yang kedua dalam ucapan dia. Jadi ini ada melibatkan dua anggota. Yang pertama kaki, yang kedua lidah. Yang mana kedua-dua anggota ini menzahirkan kepribadian seseorang itu sebagai ibadur rahman ataupun min ibadir rahman. Iaitu apabila dia berjalan, kita akan dapat lihat kepribadian, ciri-ciri hamba Allah pada diri dia. Dia jalan dengan penuh sopan, dia berjalan dengan penuh tenang, dengan tawadhu', dengan merendah diri. Dia berjalan dengan penuh kesederhanaan, tidak tergopoh-gapah dan tidak pula terlalu lambat. Yang itu antara ciri dia dari sudut perjalanan. Dan dari sudut ucapan pula, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka bercakap atau berbicara dengan golongan yang jahil, mereka akan berkata salam. Dan penulis kitab dia mengatakan di sini tentang apakah pengertian sebenar perkataan salam ini. Maknanya penulis kitab dia nyatakan pengertian sebenar perkataan salam. Yang mana salam di sini adalah mereka mengucapkan perkataan yang sejahtera. Maknanya orang jahil, bila dia bercakap dengan kita, dia bercakap dengan ucapan yang terbina di atas kejahilan dia. Jadi cara dia bercakap, kita tahu ini cakap orang jahil. Tapi kalau cara cakap dia cakap orang jahil, kita sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah, kita tidak membalas ucapan tersebut dengan cara yang sama. Tapi disebabkan kita ini hamba Allah, maka kita membalas dengan ucapan yang sejahtera. Yang tu maksud dia. Maknanya kalau kita bercakap dengan orang-orang jahil, kita membalas ucapan dan cakapan dia itu dengan percakapan yang sejahtera, percakapan yang penuh dengan kesejahteraan. Maknanya tidak kita ikut rentak dia. Bila rentak orang jahil, dia nak kita berdebat dengan dia, ikut rentak dia. Tapi bila kita ini sedar yang kita ini hamba kepada Allah, maka kita bercakap dan berbicara dengan dia mengikut rentak hamba Allah.
iaitu kita bercakap dengan penuh salam. Dan kata penulis kitab, fala yuqabiluna al-jahilina was-sufaha bimisli jahlihim wasafhihim. Kita tidak berhadapan ataupun kita tidak berinteraksi dengan golongan jahil ni dengan cara mereka. Wa innama yu'riduna anhum, sama ada pertama kita berpaling daripada mereka, yang kedua wa yukhatibuna bi kalamin salim min hadhihi al-afat, dan kita bercakap dengan golongan yang jahil dengan kalam yang salim, tu yang kata salama tu, iaitu dengan ucapan yang sejahtera, yakni kita balas dengan baik. Kita balas dengan baik. Jadi ada dua maksud di sini. Betul ada orang memang sebahagian ustaz-ustaz dia ada sebut, dan kita tak nafikan ini juga adalah satu pandangan yang lain sebenarnya daripada pandangan-pandangan yang ada. Maknanya pandangan ada banyak. Maknanya ada ustaz-ustaz yang sebut kalau ada orang jahil datang jumpa kita nak bercakap dengan kita cakap salam je. Maknanya salam di situ seperti disebut oleh Ibnul Imad Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata salam al-mutarakah, salam perpisahan atau salam kita ucap selamat tinggal. Itu maksud dia. Maknanya kalau ada orang jahil nak berdebat dengan kita kata assalamualaikum, kita malah layan. Macam itulah sebagai contoh. Tapi itu pun salah satu maksud. Maknanya yu'riduna anhum, orang beriman dia akan berpaling daripada golongan yang jahil. Maknanya jangan layan. Tetapi ada orang-orang yang jahil, yang makna maksudnya kita perlu juga berikan penjelasan dan keterangan kepada mereka ini, iaitu dengan cara wa yukhatibunahum bikalamin salimin min hadhihi al-afat. Kita bercakap dengan mereka itu dengan ucapan yang sejahtera daripada kejahilan, ucapan yang sejahtera daripada orang kata perkara-perkara yang ucapan-ucapan yang tidak baik. Fayadfa'una al-isaa'ah bil ihsan. Maka orang-orang beriman ni dia apabila dia dia melawan keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Itu maksud dia. Maknanya bila orang cakap jahat dengan dia cakap baik. Itulah maksudnya qalu salama. Baik, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, as-sifatus saniyah, ciri yang kedua seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar mengulas firman Allah yang berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, iaitu ciri golongan hamba Allah, mereka adalah golongan yang beribadat kepada Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Lalu Syekh Abdul Razak Al-Badar dia letakkan ayat ini di bawah tajuk muhafazatuhum 'ala salah la siyama qiyamul lail, iaitu orang beriman ni adalah golongan yang sentiasa menjaga dan memelihara salat, lebih-lebih lagi qiyamul lail, iaitu salat malam. Jadi inilah ciri yang disebutkan dalam ayat yang berikutnya, wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Golongan yang beriman, golongan hamba Allah ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa menjaga salat di siang hari, salat di malam hari, la siyama qiyamul lail, khususnya atau lebih-lebih lagi menjaga qiyamul lail. Kata penulis kitab, wa min sifati ibadir rahmani zahirah muhafazatuhum ala ada'is salah allati hiya a'zamul a'malil badaniyah fardan wa naflan la siyama salatul lail. Antara ciri hamba Allah yang zahir adalah mereka amat menjaga dan memelihara dalam pelaksanaan salat-salat yang mana salat adalah seagung-agung ibadat badan. Ibadat badan kita ni macam puasa, macam haji, macam salat, tapi ibadat badan yang paling besar dan paling agung, paling mulia adalah salat. Lalu sama ada salat itu salat fardu atau salat sunat, ibadur rahman, hamba-hamba Allah ini dia akan menjaga salat fardu ke salat sunat. Ada orang dia jaga salat fardu sahaja, tapi salat sunat langsung dia tak buat atas alasan sunat sahaja. Tapi tidak, sebenarnya ciri-ciri hamba Allah ini adalah dia menjaga salat fardu dan dia menjaga salat-salat sunat. Dan khususnya salat sunat itu adalah salat malam. Cuma kita sebut di sini, betul salat malam adalah salat yang afdal selepas salat fardu. Tapi sebenarnya para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ada berpendapat, dia kata apa? Dia kata kalau nak diikutkan sebenarnya ibadat sunat yang terikat dengan ibadat fardu adalah lebih afdal. Seperti contoh, salat apakah daripada salat-salat sunat yang terikat dengan salat fardu?
Jadi kita jawab dan kita tahu jawapannya, ia disebut sebagai salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Dan salat sunat rawatib ni apa dia? Salat sunat rawatib adalah salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Salat qabliyah subuh sebagai contoh, itu salat sunat rawatib. Salat ba'diyah zuhur sebagai contoh, itu termasuk dalam salat sunat rawatib. Baik. Jadi kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata salat-salat sunat rawatib adalah lebih afdal dari sudut tingkatan selepas salat fardu. Walaupun ada hadis Nabi SAW yang menyebut afdalus salati ba'dal maktubat salatun fi jawfil lail. Seafdal-afdal salat selepas salat fardu adalah salat pada pertengahan malam. Tetapi itu secara umum, salat sunat secara umumnya paling afdal dibuat di malam hari. Di malam hari. Begitu juga kata Ibn Rajab Al-Hambali, jika nak dibuat comparison antara puasa 6 Syawal, yang mana kita berbaki beberapa hari sahaja lagi nak mau kata melakukan puasa 6 Syawal. Puasa 6 terikat dengan puasa fardu, iaitu puasa Ramadan. Sebab itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata SAW, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, sama seperti puasa sepanjang tahun. Baik. Jadi ia puasa yang terikat dengan puasa fardu. Maka puasa 6 hari sebenarnya afdal lagi jika nak dibuat perbandingan dengan puasa sunat secara mutlak. Sebagai contoh, kalau puasa sunat secara mutlak, bila yang waktu yang paling afdal? Kita kata dilakukan dalam bulan Muharram. Seperti kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Seafdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa pada bulan yang kamu panggil sebagai bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal maktubat salatun fi jawfil lail. Dan seafdal-afdal salat selepas salat fardu adalah salat pada pertengahan malam. Jadi ini disebut sebagai qiyamul lail. Ataupun yang lebih spesifik, salat malam merujuk kepada salatut tahajud, salat tahajud. Tetapi sebenarnya sama sahaja. Qiyamul lail lebih umum, salat tahajud lebih spesifik. Salat tahajud merujuk kepada salat, tetapi qiyamul lail meliputi salat, meliputi pembacaan Quran pada waktu malam, meliputi sedekah pada waktu malam, meliputi doa dan pembacaan Al-Quran. Jadi ini adalah lebih umum sebenarnya qiyamul lail. Ibadat menghidupkan malam atau menghidupkan malam dengan ibadat. Apa sahaja ibadat pun ia telah dianggap sebagai qiyamul lail. Jadi kita katakan antara ciri ibadur rahman adalah mereka menjaga dan memelihara salat mereka. Itu ciri yang kedua. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, as-sifatus salisah, sifat atau ciri ibadur rahman yang ketiga, ciri-ciri hamba Allah yang ketiga, khaufuhum wa ishfaquhum min azabin nar, perasaan takut dan perasaan risau mereka ini terhadap azab api neraka. Yang ni kita akan tengok flow daripada ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi ini ayat tersebut, ayat yang diletakkan di bawah satu subtopik, perasaan takut dan perasaan risau mereka terhadap azab api neraka. Ini antara ciri mukmin, antara ciri hamba Allah. Hamba Allah ni dia bukan semata yakin dia masuk syurga, bukan. Tetapi hamba Allah ni dia hidup antara dua perasaan. Antara al-khauf, antara ar-raja, antara takut dan antara penuh harap. Dia takut terhadap azab Allah dan dia berharap kepada rahmat Allah. Yang ni kita hidup dalam dua sayap ini. Kita terbang kepada Allah, pergi menuju Allah dalam destinasi permusafiran kita yang panjang ini. Maka kita hidup dengan dua sayap, takut dan juga penuh pengharapan. Takut kepada azab Allah dan kita berharap kepada rahmat Allah. Antara ciri golongan yang beriman, mereka baca doa. Ciri hamba Allah ibadur rahman, mereka baca doa. Mereka kata Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, kau palingkanlah daripada kami azab jahannam. Maknanya ya Allah, kau elakkanlah kami ni daripada ditimpa azab neraka jahannam. Jadi ini antara ciri-ciri golongan
ibadur rahman. Inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kata penulis kitab, fa ibadur rahmani ma'a ihsanihim bil amal wa ta'abbudi lillahi qad khafu wa wajilu min azabillahi wa sakhatih wa hadhihi halul mu'minin al-kummal kama qala Allah Ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang telah memberikan atau membawa apa yang mereka bawa daripada amalan salih, namun jantung hati mereka berasa takut kepada Tuhanlah mereka kembali. Iaitu mereka telah orang kata membawa atau mendatangkan amalan-amalan salih yang membawa walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka datang menuju Allah dengan membawa pelbagai amalan-amalan salih dan seumpamanya daripada ibadat, ketaatan, namun dalam masa yang sama qulubuhum wajilah. Hati mereka rasa takut, rasa gemetar. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bila Aisyah dia membaca ataupun sampai kepada Aisyah ayat ini, kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, iaitu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Lalu Aisyah dia kata apa? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Adakah mereka ni golongan yang minum arak dan mereka golongan yang mencuri? Lalu Nabi kata, la ya bintus siddiqah. Nabi kata, la ya bintas siddiq. Saya minta maaf, la ya bintas siddiq. Tidak wahai anak kepada as-siddiq, iaitu tidak wahai Aisyah bintu Abi Bakr as-Siddiq, walakinnahum, akan tetapi mereka adalah siapa? allazina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka ini adalah golongan yang salat, golongan yang berpuasa, golongan yang banyak bersedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun dalam masa yang sama, dia banyak salat, dia banyak sedekah, dia banyak puasa, namun dalam masa yang sama dia takut amalan dia itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ini yang wa qulubuhum wajilah. Sedangkan yu'tu nama atau, dia dah bawa dah, dia dah bentangkan amalan-amalan ketaatan dan ibadat yang baik dan banyak kepada Allah, tapi dalam masa yang sama wa qulubuhum wajilah. Jadi ini ciri golongan ibadur rahman. Dia ucapkan Rabbana sarif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Wahai Tuhan, jauhkanlah kami daripada azab neraka jahannam. Kerana golongan ibadur rahman ini dia hidup dalam ketakutan, tetapi bukan takut kepada perkara-perkara yang tidak perlu ditakuti, tetapi dia takut kepada azab Allah. Dia takut dia ditempatkan ke dalam neraka. Jadi dia mengharapkan rahmat Allah, tetapi dalam masa yang sama dia takut amalan dia tidak diterima. Sebab itu ada satu ucapan dan kenyataan daripada ulama yang mana menyebut, kalaulah aku tahu amalan aku diterima, satu sahaja amalan aku diterima, nescaya itu pun telah memadai bagi aku. Lalu orang tanya, kenapa pula sedangkan sepatutnya kita seronok kalau semua amalan diterima? Tapi kata dia, sebab Allah menyebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada golongan yang bertakwa. Jadi kalau kita tahu satu sahaja amalan kita diterima, itu adalah bukti jelas yang mana kita ini tergolong dalam kalangan golongan yang bertakwa. Dan kalau golongan bertakwa kan kebanyak sekali kelebihan yang Allah cerita dalam Quran, yang mana Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kamu dan syurga yang seluas langit-langit dan juga bumi yang disediakan bagi golongan yang bertakwa. Maknanya golongan yang mendapat syurga ini adalah hanyalah golongan yang bertakwa. Jadi itu antara ciri golongan yang disifatkan sebagai ibadur rahman. Mereka takut amalan mereka tidak diterima. Dalam masa yang sama, mereka berdoa kepada Allah agar menjauhkan diri mereka daripada api neraka dan juga azab-azab yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang menarik, ada satu kata-kata daripada penulis kitab ini yang mana dia juga mengongsikan. Dia kata apa? Dia kata fahazihi sifatun azimatun min sifati ibadir rahman. Ini adalah satu sifat yang agung daripada sifat hamba-hamba Allah. Annahum yuhsinuna fi a'malihim, yang mana mereka ni berbuat baik, amalan mereka adalah amalan yang baik.
wa fil waqti nafsihi yushfiquna alla tuqbala minhum, tapi dalam masa yang sama mereka rasa risau amalan mereka tidak diterima. Jadi ini antara kebagusan yang ada pada mereka. Lalu kata penulis kitab, dia quote satu kata-kata daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala Al-Hasan Al-Basri, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang beriman ini antara ciri dia menghimpunkan antara ihsan dan juga syafaqah. Ihsan ni berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Syafaqah ni perasaan takut, perasaan duka cita atau perasaan risau amalan tidak diterima. Kemudian wal munafiqu jama'a isaatan wa amnan. Manakala golongan munafik pula, dia menghimpunkan antara amalan jahat dengan perasaan aman. Dia rasa tenang, dia rasa selesa, sedangkan dia buat jahat tapi dia rasa aman. Sebab itu kita takut. Kita nak jadi, kita adalah mukmin yang risau berbanding kita jadi seorang munafik yang tenang. Ada orang dia tahu dia munafik, ciri-ciri amalan dia munafik, tapi dia relax, rasa aman daripada azab. Tapi kita nak jadi orang beriman, tapi walaupun kita mukmin, tapi kita risau dari sudut, kita risau kalau boleh jadi nanti kita tertipu daya dengan diri kita, kita takut amalan kita tidak diterima. Jadi kita sentiasa muhasabah diri dan sentiasa mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi kepada as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat. Maknanya kita dah berada pada pertengahan daripada kitab. Kerana sifat ataupun ciri-ciri ibadur rahman ini ada 8 saja. Tapi kita ada dalam ni kita masuk kepada ciri yang keempat. Ciri yang keempat pula adalah ayat yang berikutnya selepas daripada inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang mana kata penulis kitab di bawah subtopik tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtir, iaitu mereka ini ciri-ciri ibadur rahman, mereka bersifat sederhana, seimbang, pertengahan dalam isu nafkah, belanja keuangan. Bainal israf, antara berlebih-lebihan, wat taqtir, antara terlampau kedekut. Yang ni dia. Maknanya kita nak sedekah pun belanja juga, tapi ada orang nak sedekah dia kedekut. Tapi ada orang dia keluarkan duit, tapi keluarkan duit dia tu sampai tahap kepada israf, Sebahagian ulama menyatakan israf ini adalah sinonim kepada membazir. Sebahagian ulama kata begitu. Israf adalah sinonim kepada membazir. Macam contoh, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak suka kepada golongan yang israf. Tetapi sebahagian ulama dia lebih spesifik, dia lebih dakik ataupun mendalam. Yang mana mereka kata israf ini ada sedikit perbezaan dengan membazir. Membazir ni kita gunakan duit yang halal, contoh duit kita ada, tapi kita gunakan duit tersebut ke arah benda yang haram. Yang tu membazir. Yang ni antara guru saya sebut, pensyarah saya antara yang menyebut hal ini, dia kata membazir ini merujuk kepada kita membelanjakan duit kita, harta benda kita kepada jalan yang haram. Sebagai contoh, ada duit kita beli arak, wal'ayazubillah. Ada duit kita beli perkara-perkara haram yang lain, sebagai contoh. Yang ini sebenarnya adalah membazir. Yang ini yang Quran kata, wala tubazzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan kamu membazir. Sesungguhnya golongan yang membazir adalah saudara syaitan. Yang ini disebutkan. Tapi kata guru saya, membazir adalah kita gunakan duit yang halal ke arah perkara yang haram, membeli perkara yang haram. Manakala israf ini apa pula? Israf merujukkan kita ada duit kita duit yang halal, yang kita perolehi daripada sumber yang halal seperti pekerjaan dan seumpamanya. Lalu kita belanjakan duit kita itu kepada benda yang halal juga, tetapi secara berlebih-lebihan. Macam tu. Maknanya kalau macam contoh, kita biasanya yang israf ni berlaku masa nak beli bazar Ramadan lah. Cuma tahun ni tak ada bazar Ramadan lah. Cuma kita kata kalau kita tengok, masa nak beli tu kita beli macam-macam makanan halal. Dengan duit kita duit halal. Kita beli tu, beli ni, tapi kita tak makan sehingga
sehingga habis. Kita buang sahaja. Memang orang kita sebut membazir lah, sebab itu sebahagian kata membazir ni sama sahaja dengan israf. Tapi sebenarnya kalau kita orang kata tak habiskan lauk-lauk pauk yang kita belikan, itu dinamakan israf. Maknanya kita gunakan duit kita ini membeli perkara yang halal tapi secara berlebih-lebihan. Ataupun kalau tak merujuk kepada makanan, kita beli pakaian, kita beli benda-benda yang kita rasa macam tak perlu pun, tapi akhirnya kita beli juga. Itu israf. Maknanya guru saya dulu disebut, dia kata apa tahu? Ibadur Rahman, hamba Allah ni, bayangkan. Ciri israf pun dia tak ada. Israf ni guna duit halal, beli benda halal tapi secara berlebihan, secara melampaui keperluan. Ciri israf pun tak ada, dia kata. Apatah lagi ciri-ciri membazir. Sebab membazir ni lagi bukan ciri-ciri hamba Allah. Sepatutnya sebab innal mubazirin, orang bazir ni adalah ikhwanus syayatin. Adalah saudara mara kepada syaitan, saudara kepada syaitan. Itu maksud dan merujuk kepada. Inilah ciri betapa jauhnya hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang sebenar daripada sifat membazir. Kemudian disebutkan di sini, dia kata apa? Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, dan dia tidak ada sifat taqtir. Taqtir ni maksudnya kedekut. Maknanya susahlah orang kata nak belanja orang, nak bagi duit kepada orang. Kalau makan sekali ke apa ke, tak ada nak hulur apa semua, dia kedekut. Dia macam simpan. Itu istilah taqtir. Itu istilah yang kita katakan sebagai kedekut. Dan ciri ini pun tidak ada pada orang beriman. Sebab orang beriman ni dia memberi, dia bagi, dia sedekah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Dia rasa macam dia boleh fikir yang mana ini bukannya orang kata duit dia secara total, tapi dia dapat duit banyak, dia dapat orang kata keuangan dia selesa, stabil apa semua, dia bagi orang, dia bagi. Sebab itu saya sebut dulu saya ada tulis di Facebook saya. Saya kata kadang-kadang bila kita hidup dalam keadaan kita sentiasa fikir hak orang lain terhadap hak diri kita terhadap orang lain, macam tu. Maknanya orang lain kena belanja kita, orang lain lah kena tolong kita, orang lain kena buat sesuatu kat kita, orang lain kena berikan itu dan ini untuk kita. Kita selalu fikir macam tu. Tapi bila kita fikir selalu macam tu, sebenarnya kita jadi expectation kita tinggi sangat kepada orang. Tapi bila tak berjaya dicapai, kita rasa macam sedih, kita rasa duka cita, kita rasa terkilan dan seumpamanya. Tapi kalau kita hidup pula, kita hidup dengan kita memikirkan hak orang lain ke atas diri kita, maknanya sepatutnya saya lah yang berikan kepada dia, sepatutnya saya belanja dia, sepatutnya saya yang membantu dia, sepatutnya saya sekian-sekian. Maknanya kita yang berperanan untuk orang lain. Macam Quran sebut, wallazina yunfiquna amwalahum, mereka yang membelanjakan harta mereka sebagai contoh. Kemudian wallazi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka mendahulukan orang lain kemudian barulah memberi kepada diri dia. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, mereka memberi makan kepada orang lain. Maknanya bukan kita sikit-sikit bila nak belanja aku, tapi kita tak pernah nak belanja orang. Bila nak bagi aku duit raya sebagai contoh, tapi kita tak pernah nak bagi duit raya contohlah kepada orang lain. Maknanya kita hanya mikirkan orang lain sepatutnya buat apa pada kita instead of apa sepatutnya kita buat kepada orang lain. Tapi kata Allah dalam ayat ni, wa kana baina dzalika qawam. Orang beriman ni dia sederhana antara dua tu. Dia tidak israf, tidak berlebihan dalam membelanja harta dia, dan dia tidak kedekut dalam membelanjakan harta dia. Itu ciri golongan yang disifatkan sebagai ibadur Rahman. Kemudian ciri yang kelima, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bu'duhum an kaba'iriz dzunubi wa 'adha'imil atham. Betapa jauhnya ciri-ciri hamba Allah ini daripada dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa yang azim, dosa-dosa yang berat. Allah sebut dalam ayat berikutnya, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Yang membawa maksud, dan mereka adalah golongan la yad'una ma'allahi ilahan akhar, maknanya mereka tidak menyeru kepada selain Allah. Itu maksud dia. Dalam erti kata, antara ciri ibadur Rahman, mereka sama sekali tidak mensyirikkan Allah. Mereka sama sekali tidak mensyirikkan Allah. Itu maksud la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak meminta kepada berserta dengan Allah tu kepada kepada Tuhan yang lain. Dalam bahasa mudah, kepada Tuhan yang lain.
Jadi ini maknanya dalam bahasa mudah, hamba Allah ni tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Mereka tak menyekutukan Allah dalam ibadat. Yang ini yang kita sebut antara hak Allah ke atas diri kita adalah untuk kita mentauhidkan Allah. Kita mengesakan Allah. Yang ini yang disebut sebagai tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah, iaitu ifradullah bi af'alil makhluq. Ifradullah bi af'alil makhluq. Kita mengesakan Allah, menunggalkan Allah dengan perbuatan kita. Maknanya perbuatan kita seperti salat. Kita tunggalkan salat kita hanya untuk Allah. Perbuatan kita puasa. Puasa hanya untuk Allah. Perbuatan kita berdoa. Doa hanya untuk Allah. Itu maksud tauhid al-uluhiyah. Manakala tauhid al-rububiyah adalah ifradullah bi af'alil kita bi af'alillah. Itu maksud dia. Bi af'alil khaliq. Tadi bi af'alil makhluk. Yang ni kita mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bahawasanya Allah yang menciptakan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang sekian dan sekian. Itu maksud ar-rububiyah. Tapi merujuk kepada al-uluhiyah ini adalah larangan kita ini daripada mensyirikkan Allah. Ciri golongan yang beriman itu, saya minta maaf, ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah ini adalah mereka yang pertama sekali tidak mensyirikkan Allah. Dan kita tahu sebesar-besar dosa ataupun sebesar-besar kezaliman adalah syirik. Sebesar-besar dosa adalah syirik, seperti kita sebut juga dalam kitab Syekh Abdul Razak Al-Badar yang kita ulaskan juga bersama dengan rakan-rakan daripada Baitul Salam ini, tentang satu kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Faedah-faedah yang dikeluarkan daripada kisah Luqman Al-Hakim, yang mana Luqman ni dia berkata kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, janganlah sesekali kamu mensyirikkan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi itu kita kata ciri-ciri ibadur rahman yang kelima ni adalah mereka ni amat menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Dan kalau kita buka kitab Al-Kabair sebagai contoh yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Saya ada mengajarkan kitab ni di Surau Al-Jalil, di PPR Bukit Jalil. Saya ada ajar kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dosa pertama yang disebut adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Itu dosa yang paling besar sekali. Dan ciri itu langsung tak ada kepada hamba Allah yang sebenarnya. Macam mananya kalau seseorang tu dia sebenar-benar dia mengaku hamba Allah, dia tidak akan mensyirikkan Allah sama sekali. Kemudian antara cirinya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan dia tidak akan membunuh satu jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh melainkan jika ada hak. Melainkan jika ada hak. Maknanya haram kita untuk membunuh orang lain. Seperti ada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim melainkan daripada 3 perkara. Yang ini yang kita kata hak tu, maknanya boleh ditumpahkan darah lah. Iaitu yang pertama as-sayyibuz zani, golongan penzina muhsan, penzina yang telah berkahwin. Kemudian kata Nabi SAW, wan nafsu bin nafs, iaitu yang membunuh orang lain. Kemudian Nabi kata SAW, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, seseorang yang meninggalkan agamanya, seorang yang murtad. Maka yang dosa besar, dan dalam kitab Al-Kabair pun, selepas daripada syirik itu, dosa dia adalah membunuh. Jadi pembunuhan ni adalah antara dosa besar. Dan ibadur rahman, sebenar-benar hamba Allah, menjauhkan diri ataupun tidak bersifat dengan sifat ini, tidak membunuh orang. Kemudian wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini sebenar-benar ciri hamba Allah. Selain daripada syirik, meninggalkan syirik, meninggalkan pembunuhan, dan mereka juga tidak berzina. Mereka tidak berzina, wal'ayazubillah. Maknanya ini adalah antara 3 dosa paling besar sekali yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan beberapa perbahasan-perbahasan itu di sini. Meskipun begitu, kata Allah lagi dalam menyambung ayat tersebut, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang buat 3 perkara tersebut, dia akan mendapat dosa besar ataupun dosa yang berat. Yudha'af lahul azab, dosa mereka akan lebih diberatkan.
Inilah yang membezakan antara dosa kecil dan dosa besar, kerana dia ada penegasan terhadap larangan-larangan dan hukuman-hukuman tersebut. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dia akan digandakan atau dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam neraka ni dalam keadaan muhana, dalam keadaan hina, dalam keadaan orang kata penuh dengan hina dina lah. Jadi wal'iyadzubillah. Tetapi Allah memberikan pengecualian. Ini pun kita katakan tadi, ini adalah rahmat Allah. Ini adalah rahmat Allah. Maknanya kalaulah takdirkan ada seorang Muslim yang mana dia membunuh, kemudian dia datang kepada kita, dia mengadu tentang dia telah melakukan kesilapan tersebut, dosa tersebut, maka kita memberikan khabar kegembiraan, khabar rahmat Allah, bahasanya Allah luas pintu taubat sentiasa terbuka dan rahmat Allah itu luas. Maka Allah pun mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali golongan yang tab, yang bertaubat atau yang kembali kepada Allah selepas dia buat contoh, selepas dia berzina, selepas dia minum arak, selepas membunuh, selepas sekian dan sekian. Illa man taba wa amana wa amila salihan, selepas dia bertaubat, dia beriman dan dia beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Mereka itu adalah golongan yang Allah gantikan ke dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maknanya Allah padam dosa-dosa mereka dan Allah jadikan dosa-dosa tersebut digantikan dengan pahala, dengan kebaikan. Ini membawa erti bahawasanya dosa-dosa ini, iaitu dosa-dosa besar, terampun dengan taubat. Dosa-dosa besar terampun dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil, maka kita kata memadai dengan ibadat-ibadat. Berdasarkan firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memadam dosa-dosa kita. Maknanya merujuk kepada dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti syirik, seperti membunuh, seperti berzina, seperti minum arak, seperti berjudi, maka ia ni tidak akan terampun melainkan dengan taubat nasuha kepada Allah. Ini berdalilkan hadis Nabi SAW, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kaba'ir. Salat 5 waktu, puasa salat hari Jumaat minggu ini dengan minggu akan datang, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun datang, mukaffiratun ma bainahun, dia akan menghapuskan dosa antara tempoh keduanya itu, majtunibatul kaba'ir, selama mana seseorang itu menjauhkan diri daripada dosa besar. Kemudian kata Allah, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka dia akan kembali kepada Allah. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ataupun kita pergi kepada ciri yang keenam. As-sifatus sadisah bu'duhum an majalisil batil wal munkarat. Jauhnya hamba-hamba Allah ini daripada majlis-majlis yang batil, majlis-majlis yang sia-sia, dan juga majlis-majlis yang ada padanya kemungkaran. Yang ini disebut dalam ayat yang berikutnya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Yang ini ciri mereka, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur ni kalau ikutkan majlis-majlis yang penuh dengan penipuan, pembohongan, majlis yang penuh dengan sia-sia, perkara maksiat, kebatilan, kemungkaran dan seumpamanya. Iaitu kata penulis kitab, termasuklah majlis-majlis yang terdiri di atas maksiat dan juga dosa, seperti majlis mengumpat, seperti majlis mengadu domba, seperti majlis mengejek dan mengutuk, seperti majlis yang ada padanya penipuan, majlis yang ada padanya nyanyian, melihat perkara-perkara yang mungkar, perkara yang keji dan seumpamanya. Ini jadi ciri-ciri orang beriman, dia menjauh ciri-ciri ibadur rahman, dia menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara ini. Dan begitu juga majlis-majlis, kata penulis kitab, yang kita menyambut padanya perayaan orang-orang musyrikin dan seumpamanya, apatah lagi majlis yang di atas meja ada hidangan arak dan seumpamanya, maka yang ini adalah termasuk dalam majlis-majlis yang dijauhi oleh hamba Allah ataupun ibadur rahman. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, as-sifatus sabi'ah, ciri yang ke-7, dan kita berada pada yang kedua, yang terakhir sebelum kita tutup.
ta'zimuhum li kalamillahi subhanahu wa ta'ala wa amaluhum bima fih. Mereka orang-orang yang disifatkan sebagai ibadur rahman ini, mereka membesarkan kalamullah, membesar dan mengagungkan Al-Quranil Karim, dan mereka beramal dengan intipati Al-Quran. Yang ini berdasarkan ayat yang berikutnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, iaitu Al-Quranil Karim, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak, orang kata, bersifat seperti orang pekak dan juga seperti orang yang buta. Seperti orang yang pekak dan orang yang buta. Dalam arti kata, apabila dibacakan Al-Quranil Karim, mereka akan mendengar dengan teliti. Maknanya itulah, mereka bukan orang pekak, mereka akan fokus, mereka akan mendengar dengan baik. Macam dalam Quran sebut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarlah Al-Quran itu dengan teliti dan diamlah ketika Al-Quran dibacakan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Jadi ini antara ciri ibadur rahman. Dan begitu juga mereka tidak buta. Maksudnya bila dia baca Quran, dia baca bukan dengan mata kepala sahaja, tapi dia membaca Quran dengan mata hati. Ya, ini yang disebutkan sebagai tadabbur tu. Bahawasanya dia baca Quran dengan mata hati, maknanya dia betul-betul memahami atau memaknai makna-makna bacaan yang dibaca olehnya tersebut. Jadi kalau dia dengar pula bacaan Quran, dia akan dengar dengan teliti dan dia akan dengar dengan pemikiran di dalam hati, maka dia akan mendapat manfaat yang ketara daripada pembacaan tersebut. Kemudian kita pergi kepada ciri yang terakhir, as-sifatus saminah, ciri yang ke-8, inayatuhum bid-du'a wat-tadarru' lillahi subhanahu wa ta'ala. Betapa mereka ini memberikan penekanan terhadap doa. Bayangkan hamba Allah ni antara fokusnya doa pada Allah. Maknanya hamba Allah ni, dia punya kerja dia selalu doa. Dan antara doa yang dia baca adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ciri hamba Allah yang terakhir ini adalah mereka membaca rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan, wa zurriyatina, dan juga zuriat-zuriat, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata bagi kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin kepada golongan yang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Macam contoh seorang ayah dia doa untuk dapat pasangan dan juga zuriat yang penyejuk mata sebagai contoh. Lalu penyejuk mata ni nak tak nak kena menjadikan orang itu sebagai orang bertakwa. Pasangan dia pasangan bertakwa, anak-anak dia anak-anak yang bertakwa. Sebab itu ada kaitan doa ni dengan waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk mata kita ni, orang kata sejuk mata memandang ni sebab apa? Oh, bagus anak, maknanya bagus awak punya pasangan, awak punya isteri, awak punya anak, awak punya suami bagus. Sebab apa? Pakaian dia pakaian yang baik. Sebab apa? Ibadat dia ibadat baik, amalan dia amalan baik, ucapan dia ucapan baik. Jadi benda-benda itu adalah takwa. Jadi sebab itu dia kata waja'alna lil muttaqina imama. Orang yang ni didoa, jadikanlah kami imam, ketua bagi orang yang bertakwa. Maknanya kalau dia ketua keluarga, anak dia bertakwa, isteri dia bertakwa, suami dia bertakwa, contohlah macam tu. Jadi kita kata dalam hal ni, orang yang beriman, inayatuhum bid-du'a wat-tadarru' lillah, dia amat menitik beratkan doa ni, dan itulah antara ciri-ciri hamba Allah. Dia banyak berdoa di dalam hidup, dan dia doa yang memberikan penekanan yang baik. Kemudian kata penutup oleh penulis kitab, khatimah penutup, summa khatamallahu hadha siyaq al-mubarak bi dhikri jaza' man ittasafa bis sifatis sabiqah. Kemudian Allah memberikan penutup ayat ini dalam surah Al-Furqan ini terhadap dalam ayat yang ke-77, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Yang mereka ini diberikan ganjaran ghurfah bima sabaru, maknanya mereka akan mendapat ganjaran syurga terhadap apa yang mereka sabarkan. Apa pula kaitannya dengan sabar? Maknanya kita kata ciri yang pertama tadi, orang kata
walladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam perjalanan dia, dalam perucapan dia, kemudian dalam salat dia, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dalam ibadat salat dia, salat fardu, salat sunat, dia lakukan semua dengan penuh kesabaran. Sebab itu Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia kata sabar ni ada 3 jenis ataupun 3 peringkat. Dia kata yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Semayang, sabar, maknanya walaupun berat tapi dia sabar. Kemudian zakat kena keluar sikit tapi dia sabar. Kemudian puasa lagi banyak kena sabar. Kemudian dia kata selain daripada sabar dan ketaatan, as-sabru ala tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ialah nak meninggalkan maksiat pun benda yang berat tu bukan senang. Tambah-tambah orang yang telah dimudahkan baginya jalan-jalan maksiat bukan senang, jadi dia kena bersabar. Kemudian as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, dan dia bersabar di atas takdir Allah yang menyedihkan. Macam contoh sabar atas kematian, sabar atas kehilangan barang, sabar atas itu dan ini. Jadi sebab itulah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka ni bersabar dalam ketaatan kepada Allah, lalu Allah memberikan ganjaran syurga. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam syurga. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan syurga adalah destinasi ataupun tempat yang paling baik untuk didiami dan diduduki. Nah, itulah sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah masukkan semua kita yang menonton dan mendengar pada malam ini dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kesemuanya sekali. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya minta maaf saya terpaksa habis awal dalam 7 minit daripada jadual yang sepatutnya, kerana biasalah kita di kampung kan. Jadi oleh kerana itu, terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi menonton. Sekali lagi saya ingin maklumkan kepada semua yang komen-komen di sini, saya sebenarnya tak dapat baca komen-komen tu. Yang saya nampak orang yang menengok je, tapi saya tak dapat membaca komen-komen. Saya pun tak tahu masalah telefon ni. Jadi saya tak dapat melihat lah. Jadi kalau ada yang kata yang berinteraksi dengan saya melalui komen ni, saya tak boleh jawab. Nanti jangan kata saya sombong pula. Tapi saya tak nampak. Jadi saya tak boleh membaca. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sehingga berjumpa lagi dalam 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.